Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 14 Disember 2025 bersamaan dengan 23 Jumadal Akhirah 1447 kita dapat mulakan pengajian kita tentang fiqh taharah dan juga fiqh al-salah. Jadi dua ibadat yang besar ini perlu diulang kaji sentiasa sebagaimana yang saya sebut dalam perbincangan kita yang dalam mukaddimah kita yang lalu, bahawa kita perlu kepada ulang kaji ini. Sebab apa? Sebab kita beribadat biarlah mengikut apa yang dipelajari melalui kitab-kitab kita, supaya kita sentiasa melakukan ibadat yang terbaik sebagaimana yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi alhamdulillah, para jemaah sekalian, di mana kata orang kalau kita mula terus kepada kitab, kita nampak macam terus ya melangkah masuk. Jadi saya nak intro dulu supaya bila kita belajar kita tahu kalau sebut tentang fiqh tu apa makna fiqh. Kalau kata fiqh tu apa makna fiqh, kan? Jadi bila kita tahu, kita kenal, kita boleh memahami apa yang kita belajar tentang perjalanan syariat Islam ini sangat besar dan sangat penting untuk kita mengetahui, untuk kita faham apakah yang sepatutnya kita lakukan di dalam perjalanan hidup kita menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab kita nak lakukan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla, biarlah ibadat kita ibadat yang terbaik, kata orang. Sebagaimana kita pilih makanan untuk kita makan, dan kita nak makan yang terbaik, kita tak mau makan yang orang panggil tak ada kualiti. Dan kita juga dalam ibadat juga kita perlu kepada perkara yang tersebut. Sebab apa? Sebab ini lebih panjang. Makanan hanya bertahan dalam tubuh kita hanya beberapa tempoh je. Tapi ibadat yang kita lakukan inilah yang akan membawa kita kekal di dalam syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah pasti nak masuk dalam syurga bukanlah satu benda yang mudah. Sebab apa kita tak kata mudah? Sebab syurga ada harganya yang tersendiri, yang mahalnya Allah Ta'ala yang menentukan harganya, iaitulah keimanan kepada Allah dan melakukan rukun Islam yang 5 yang ada yang telah kita pelajari selama ini. Kita kata alhamdulillah, itulah nikmat yang kita ada, yang kita mesti usahakan mendapat yang terbaik di dalam kehidupan kita ini, insya-Allah. Baiklah para peserta sekalian, itu dari sudut perjalanan kita, dari sudut perbincangan kita. Pihak Pusat Pengajian ZEK Al-Quran wal Qiraat telah meletakkan daurah kita ni, nama dia daurah fiqh, taharah dan solat sempurna, insya-Allah. Nah, itu pilihan Puan Hajah dan tim Pusat Pengajian ZEK. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, ini di antara nikmat yang besar yang dapat kita lakukan, yang terbaik insya-Allah yang kita boleh sampaikan. Jadi ana setakat mana ilmu yang saya adalah, setakat mana ilmu yang kita ada, kita kongsikan dengan para jemaah supaya semua kita akan mendapat yang terbaik dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kata ahli motivasi berkata, perjalanan menuju kepada manusia mencari orang dengan kaki. Itu analogi yang menarik. Perjalanan mencari manusia dengan kaki.
Mana kita berjalan sana sini, travel sini, tetapi perjalanan menuju Allah dengan hati. Nah, itu sedikit perbezaan. Perjalanan mencari manusia dengan kaki, Ya, kita tetapi jalan perjalanan menuju Allah menuju Allah dengan dengan hati. apa? Dengan hati. Sebab apa kita kena berjalan dengan hati kita? Sebab tak akan jumpa kita. Kan? Kita tak akan sampai kepada Allah kecuali dengan ikhlaskan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang Ibadah dimaksudkan ibadah perjalanan dengan hati. hati. Jadi Alhamdulillah kita akan berjalanlah kepada Allah Azza wa Jalla. Selagi mana kita boleh, kita akan berjalan. Selagi mana kita boleh, kita akan terus berjalan menuju Allah Azza wa Jalla dengan perjalanan yang penuh ikhlas berdasarkan kepada keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tanpa iman, kita tak akan jadi. Tanpa iman, perjalanan menuju Allah terbantut. Tanpa ikhlas, ibadat kita tidak diangkatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dua-dua itu diperlukan. Iman, yakni ikhlas kepada Allah, dan ikut Nabi SAW, wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, ikut baginda Nabi SAW, bermakna kita kena ikut apa yang diajar oleh Nabi. Dalam bab solat, Nabi SAW sendiri melakukan solat yang fardunya, yang sunatnya sampai bengkak kaki. Yang fardu dia tak buat sebab ramai di belakang sahabat-sahabat yang mengikutinya. Tapi kalau Nabi buat bengkak kaki, rebah sahabat belakang kan. Jadi tidak ada masyakkah. Dia panggil tidak ada masyakkah di dalam perjalanan para sahabat untuk menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi apabila Nabi lakukan solat, baginda Nabi SAW telah mengajar para sahabat, Nabi kata apa? Wasallu kama ra'aitumuni usalli. Mu kena salat sebagaimana kamu tengok aku salat. Kita tak tengok Ustaz. Siapa tengok ni? Orang Malaysia pun tak tengok, Singapura, Nusantara pun tak ada orang tengok dah. Sebab waktu Nabi hidup, mana ada orang Melayu lagi kan? Tetapi sahabat yang melihat, sahabat yang solat bersama Nabi SAW, bahkan ada di kalangan sahabat yang menerima wasiat. Menerima wasiat khas daripada Nabi SAW. Nabi kata apa? Wasallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi pesan kepada seorang sahabat, nama dia Malik ibnul Huwairith. Tanda nama pelajar ni. Nanti kita tanya dalam soalan nanti. Malik ibnul Huwairith. Nabi kata, kamu solat sebagaimana kamu tengok aku solat, dan baliklah ke tempat kamu, alimuhum, ajar orang-orang yang tak tengok aku salat. Jadi Alhamdulillah Malik bin Huwairis, mana-mana dia pergi, dia akan kumpulkan masyarakat. Kumpul orang kampung ni, bawa sini. Sama ada di surau atau di khemah. Kemudian dia buat apa? Dia akan solat, ajar kepada mereka solat, supaya mereka dapat tengok. Dia tengok orang yang tengok. Jadi dia tengok orang yang tengok. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Dia tengok orang yang tengok. Jadi dia tengok orang yang tengok Nabi salat, mana dialah di antara sahabat yang menukilkan sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Alhamdulillah. Itu kepentingan. Itu kepentingan yang sangat penting yang perlu kita ada supaya apa? Supaya para jemaah kita dapat melakukan yang terbaik walaupun kita tak tengok, sahabat tengok. Sahabat telah menjalankan tugas kepada murid-murid dia di kalangan tabi'in. Tabi'in telah membawa hadis yang sama. Wasallu kama ra'aitumuni usalli, kepada orang yang bawa. Akhirnya imam-imam hadis telah menukilkan sifat salatin Nabi sallallahu dalam kitab-kitab hadis mereka, dan telah diperbincangkan oleh para ulama fiqh, dikumpul dalam satu tempat, kitabus salah ataupun bab salat, di dalam salat, di dalam kitab-kitab fiqh, kitab hadis, semuanya terkumpul sifatus salah. Cuma perbezaan mazhab tu, itu satu perkara yang lumrah dalam hidup ni. Nah, kita di Nusantara ni mazhab kita Syafi'i kan. Dalam mazhab kita sini mazhab Syafi'i. Tapi orang lain pula mazhab lain pula. Jadi kita kata mazhab-mazhab ni tidaklah menjadi satu masalah. Sebab apa? Sebab kita perlu ada orang panggil keluasan. Ada keluasannya di dalam perkara yang tersebut. Jadi kita kata Alhamdulillah, itulah yang terbaik apabila kita dapat melakukannya. Jadi kita kata Alhamdulillah.
Kita kata Alhamdulillah, para jemaah sekalian, inilah yang kita nak faham sekarang. InsyaAllah. Baik, tengok yang seterusnya dalam slide kita ni, saya letak muqaddimah. Muqaddimah ni mana pendahuluan. Muqaddimah maknanya pendahuluan yang perlu kita sampaikan kepada para jemaah, iaitu sebuah hadis Nabi SAW. Hadis yang diriwayat oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nabi kita bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah nak beri kebaikan kepada dia, maka diberinya kefahaman dalam beragama. Siapa yang Allah nak beri kebaikan kepada dia, maka diberinya kefahaman dalam beragama. Jadi kita kata Alhamdulillah. Kita kata Alhamdulillah, para jemaah sekalian, dalam sebuah buku yang saya pilih ni, buku ni pihak penganjur dah bagi kepada peserta, sebab kita nak ambil yang ni. Dalam buku ni diterbit oleh pihak JAKIM di Malaysia. Mana JAKIM ni badan paling autoriti lah di Malaysia ni kan. Paling autoriti di Malaysia. Dalam muka surat 890. Saya ada buku PDF dah ada. Siapa yang nak boleh minta dengan pihak admin pihak Z, mereka akan bagi insya-Allah. Dalam buku ni, dalam muqaddimah, pendahuluan ataupun muqaddimah yang disebut oleh para ulama ni senang je dia kata. Apa dia disebut dalam ni? Dalam kitab Fiqh Manhaji muka surat 90, pendahuluan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang berfirman dalam kitabnya yang amat nyata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Yang pertama, firman Allah Ta'ala, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Allah Ta'ala berfirman, hendaklah keluar sebahagian sahaja dari tiap-tiap puak di antara kamu, supaya orang-orang yang tinggal itu mempelajari secara mendalam ilmu yang dituntut dalam agama. Apa dia maksud ayat ni? Maksud ayat ini iaitu Allah Subhanahu Wa Taala arahkan kepada kita supaya bukan semua orang pergi berjihad. Bukan semua orang pergi berjihad. Dia kena ada sebahagian di antaranya yang pergi menuntut ilmu. Liyatafaqahu, menuntut ilmu. Jadi kita sekarang ni contohnya dalam keluarga kita, dalam family kita. Mak ayah dah pencen. Anak-anak sibuk dengan kerja. Ada yang keluar pukul 5 pagi. Ada yang pukul 6 pagi. Keluar pukul 5, balik pukul 5. Keluar pukul 6, balik pukul 8. Jadi mereka tak ada masa nak tafaqquh fiddin. Contohnya, dalam kehidupan kita lah. Di tempat kita ni. Di Malaysia, di Singapura, di mana-mana ni. Jadi sudah pasti keadaan ini memerlukan kepada siapa? Memerlukan kepada orang yang akan pergi menuntut ilmu. Ya tafaqahu fiddin, menuntut ilmu. Sebab apa dia kena pergi? Sebab dia yang akan bawa balik pada keluarga dia ilmu-ilmu yang dipelajari, yang disampaikan. Dalam konteks kita sekarang lah. Dalam konteks suasana kita sekarang. Kalau konteks asli dulu, orang pergi berjihad, 4-5 bulan, 3-4 bulan baru balik. Tapi kita hari ni pergi kerja pun tak sempat dah nak hadir majlis ilmu. Kecuali dengan adanya kelas-kelas pengajian di alam maya ini memberi peluang kepada kita, memberi ruang kepada kita untuk apa? Untuk kita belajar walaupun di alam maya. Untuk kita belajar walaupun di alam maya, tapi kita ada peluang. Ada masa untuk kita tengok apa yang sepatutnya kita buat. Jadi Alhamdulillah, itu di antara kelebihan. Ayat ini dalam surah At-Taubah, ayat 122.
Dan sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Sesiapa yang Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepada dia dalam agama, maka diberinya kefahaman dalam agama. Sesiapa yang Allah kendaki kebaikan kepadanya, dia akan diberikan kefahaman dalam agama. Dia tak kata belajar. Orang belajar ramai. Tetapi orang yang faham tu tak ramai. Orang yang belajar ramai. Tapi yang betul-betul memahami agama itu yang menjadi fokus kepada kita sekarang. Orang yang belajar agama tu ramai ke tak ramai? Jawabnya yang belajar tu tak ramai. Jadi kita nak sekarang ni, kita belajar, kita faham dan kita beramal. Kemudian apa yang kita amal itu hendaklah kita bawa balik. Bawa balik kepada mana? Bawa balik kepada keluarga kita supaya kita dapat mengajar mereka. Bawa balik ini, ayah belajar, ayah ikut kursus ni. Ambil rakaman ini. Ambil rakaman ini untuk dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita beragama. Ini penting sekali. Sangat-sangat penting dalam kehidupan seperti ini. Kalau tidak, kita terumbang-ambing entah ke mana. Tak tahu nak pergi mana kata orang. Tak tahu nak pergi ke mana kata orang sebab kita tak ada panduan. Baiklah. Para fuqaha kita yang terdahulu, telah mengarang banyak kitab tentang ilmu fiqh. Tidak syak lagi bahawa setiap pengarang yang mulia tersebut pasti telah melihat adanya ruang-ruang ilmu yang menuntut mereka membuat pengisian dan adanya keperluan yang menuntut mereka melaksanakannya dengan bersungguh-sungguh. Ada di kalangan mereka mendapatinya perlu membuat huraian secara meluas, manakala yang lain pula mendapatinya sangat perlu kepada rumusan dan ringkasan saja. Jadi itu kata. Maka dalam kitab kita ni, kitab yang saya baca nama dia Fiqh Al-Manhaji, kitab ditulis oleh ulama-ulama di negara Arab, di Syria, dan dia mempunyai susunan yang baik, yang teratur insya-Allah. Harapnya para peserta boleh dapatkan kitab ni secara PDF. Kalau nak beli sukalah kena mari Kuala Lumpur ataupun mungkin di Singapura ada wakilnya. Tapi kita belajar dalam yang kita ada ni. Alhamdulillah. Baik, itu para jemaah sekalian tentang mukaddimah kepada kitab ataupun kepentingannya kita menuntut ilmu supaya kita dapat mencari yang terbaik di dalam kehidupan kita ni insya-Allah. Maknanya dalam hadis tadi, hadis yang saya baca tadi, pentingnya mendapat ilmu yang bermanfaat. Sebab kita punya ilmu ni ada dua kategori. Satu dia panggil ilmu yang kita belajar saja tapi manfaatnya tidak ada. Macam mana Abu Anas? Kenapa pula kata kita belajar tak dapat ilmu manfaat? Saya tak nak tuduh, tapi saya kata ilmu manfaat tak manfaat. Ini hadis yang kita baca tadi dibesarkan. Nak kata ilmu manfaat tak manfaat, kita belajar banyak tapi kita tak amal. Itu parameter ataupun disebut dengan nama kayu ukur ilmu itu bermanfaat ke tidak. Itu dia panggil parameter kayu ukur ilmu itu bermanfaat ke tidak. Kita duduk di situ, di mana di tempat yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Di antara doa ni menarik ni. Di antara doa yang menarik untuk dibaca, tuan-tuan bolehlah. Yang duduk jauh tu, saya nak bagi susah. Nanti saya bagi ke pihak admin Z, boleh bagi kepada sahabat. Doa yang diajar oleh Nabi SAW, setiap pagi kita kena baca doa ni. Doa yang diajar oleh Nabi SAW, setiap pagi kita kena baca. Apa ke doa ini? Doa ini, doa penerang hati, doa murah rezeki, doa dikabulkan amalan. Ini sangat penting. Doa penerang hati, 3 perkara yang kita minta. Hadis ini diriwayat oleh
Ummul Mukminin, Ummu Salamah, nama dia Hindun. Ummu Salamah ni nama dia Hindun. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idza shalla subha. Nabi sallallahu baca doa ni selepas solat subuh. Hina yusalli, makna selepas salam. Bukan baca di akhir salam. Doa dibaca selepas salam. Doa ini dibaca bila? Selepas salam. Selepas salam solat subuh, kita baca doa ni. Apakah doa ni? Ikut semua. Yang ada ni ikut. Yang dengar rakaman pun ikut. Sabda Nabi baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma. Ingat dah. Dia senangnya kita nak belajar doa ni, kita kena belajar dengan orang Badui. Orang Badui dia belajar doa mudah. Dia guna ni hitungan jari ni. Contohnya Allahumma, satu. Inni as'aluka, dua. Ilman nafi'a, tiga. Rizqan tayyiba, empat. Amalan mutaqabbala, lima. Jadi ada 5 perkataan yang kita kena ingat. Allahumma, wahai Tuhanku. Ya Allah, ya Tuhanku. Semua bolehlah. Kita berdoa ni, kita ikut kekhusyukan kita. Bahasa mana yang kita boleh guna untuk khusyuk, kita guna. Allahumma inni as'aluka, aku mohon padamu ya Allah. Apa dia? Yang pertama, ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Apakah mana ilmu yang bermanfaat? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, contohnya dia kata ilmu yang bermanfaat itu iaitulah ilmu yang bila kita baca, bila kita belajar, makin mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Makin kita rasa takut pada Allah. Makin kita rasa gerun pada Allah. Makin kita rasa, orang panggil apa ni, makin takut, makin gerun, makin bertambah keimanan. Itu dia panggil ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau belajar ilmu je, tahu halal, tahu haram, tapi lantak gilah asalkan dapat. Itu tidak. Itu di antara tanda-tanda ciri tidak bermanfaat. Tanda-tanda ciri ilmu yang tidak bermanfaat. Tahu, tak buat. Orang tak tahu, kalau tak buat, dia jahil sungguh-sungguh. Macam orang di pendalaman, orang asli contohnya. Dia Islam tapi dia tak tahu. Kita boleh excuse, kita kata, maaflah dia tak pandai. Dia tak tahu. Tapi kalau dia dah tahu, dia tak buat, macam mana dia nak jawab apa depan Allah Azza wa Jalla? Macam mana dia nak hujah depan Allah Azza wa Jalla? Saya tahu dah, ya Rabbi, tapi saya tak buat. Berat tu. Berat ke tak berat? Orang yang tahu tak buat, berat ke tidak? Jawabnya sangat berat dia punya keadaan, sebab dia tahu dia tak buat. Dia tahu dia tak buat. Kita kata ini satu perkara yang cukup merugikan kita, perkara yang menakutkan kita, sebab tahu tak buat. Allahul Musta'an. Kita kata Allah Ta'ala lah bantu kita semua, para jemaah sekalian, untuk menghadapi suasana yang gawat seperti ini. Tahu tak buat. Jadi kita tak nak. Yang kita naknya, apa yang kita nak? Kita belajar, kita beramal. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Tahu kena buat. Dah tahu kena amal. Amal kena ikhlas. Kalau beramal tak ikhlas pun tak jadi juga. Sebagaimana yang kita dah belajar tadi, semua benda kena ikhlas pada Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, kita kata kita tak tahu apa. Benda yang sepatut dibuat, tak buat. Benda yang tak sepatut dibuat, itu yang dibuat. Kita kata itulah satu kerugian, satu kepincangan yang menimpa hamba Allah Azza wa Jalla bila dia tak lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, itu yang pertama. Tapi dah baca dah hadis ni, kita habiskanlah doa ni kan. Yang kedua, warizqan tayyibah. Yang kedua, warizqan tayyibah, rezeki yang baik. Nah, kita nak rezeki yang baik. Apa mana? Kenapa Nabi SAW tak ajar kepada kita rezeki yang banyak? Oh, kita nak rezeki yang banyak, nak jadi jutawan, nak jadi orang yang hebat.
Tak. Nak jadi jutawan ni kena banyak rezeki. Kalau sikit-sikit nak jadi jutawan. Tak. Setiap orang mengikut kapasiti dia. Kita sekarang ni di sebahagian wilayah di semenanjung Malaysia ni musim tengkujuh dia panggil. Bulan 12 musim tengkujuh. Musim hujan. Hujan ni kalau turun mengikut sukatan biasa, tak ada apa-apa. Seronok ya kita. Tak, boleh main hujan, air sungai naik sikit-sikit, boleh boleh menjala ikan contohnya. Pokok-pokok pun subur. Tapi kalau hujan turun lebih daripada kapasiti dia, banjir. Buruk, dia panggil cuaca buruk, banjir kita. Ada rumah yang tenggelam, ada bahaya apa ni hayawan yang hanyut mati, pokok-pokok apa ni musnah punah. Jadi itu dipanggil maka bila Allah Taala bagi rezeki mengikut keperluan dan mengikut kapasiti kelayakan, insya-Allah orang ni aman, orang ni tak akan rasa apa ni, tak akan rasa takut. Sebab apa tak rasa takut? Sebab dia tahu rezeki yang Tuhan beri ni untuk digunakan ke jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, kaya cepat, muda-muda lagi dah kaya, dah jutawan. Akhirnya dia jadi macam Qarun. Pernah dengar kan nama Qarun ni? Orang kaya dalam dunia apa ni? Dalam dunia zaman Nabi Musa tu kaya tapi sombong. Maka Nabi ajar kepada kita rizqan tayyiban, rezeki yang baik. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut halalan tayyiban. Allah sebut kepada kita halalan tayyiban. Apa halalan tayyiban? Maknanya halal lagi baik. Halal lagi baik. Banyak ya benda-benda halal. Kita orang tua ni, gula halal, tak ada lah majlis fatwa kata gula tu haram sebab dia menyebabkan kencing manis lah, obesity lah, macam-macam penyakit yang boleh datang kan. Tapi dia tak tayyib kepada setengah orang. Orang yang kencing manis, orang yang obes ni, tak tayyib bagi dia makan gula banyak. Sikit-sikit okeylah, ambil rasa. Itu sama juga dengan rezeki, rizqan tayyiban. Kalau rezeki itu halal sekalipun, tetapi tidak tayyib bagi seorang yang tamak, seorang yang bakhil, daripada dia terima rezeki yang banyak tapi dia bakhil, buat apa? Baiklah dia terima rezeki walaupun tak banyak, tetapi dia tidak bakhil, dia dapat gunakan pada jalan yang benar, kita kata itulah yang terbaik. Baik, permohonan kita yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, ya Allah terimalah amalan daripada kami, amalan yang terbaik engkau terima. Sebab bila kita buat ibadat, kita buat kerja apapun, kita nak orang terima. Kita dari pejabat, bos bagi arahan, you buat gini, gini, gini. Kita pun buatlah. Lepas kita buat, kita tunggu je pihak penilai kata apa. Nah, penilai kata apa? Oh, the best. Awak punya apa tadi? Kerja sangat terbaik, very excellent, very terbaik. Jadi kita pun happy, suka sangatlah kita sebab kita dapat yang terbaik yang telah anugerahkan oleh Allah kepada kita. Kita kata suka sangat kita. Itu di antara kelebihan-kelebihan yang kita kena ada para jemaah sekalian. Tak boleh kita buat satu perkara yang tidak ada perkara. Baik, alhamdulillah. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbala tadi, kita nak amalan kita diterima. Maka kata seorang syekh, nama dia Al-Fudail bin Iyad. Syekh Al-Fudail bin Iyad kata apa? Syarat nak qabulul amal, tuan-tuan tanda. Syarat amalan kita nak diterima oleh Allah, mesti ada dua syarat. Yang pertama, apa dia? Yang pertama, kita kena ikhlaskan amal kepada kita. Ini yang kita nak. Yang kita nak usaha sekarang ni, supaya amalan kita ni ikhlas. Dalam ibadat kita, dalam taharah kita, dalam belajar kita, semua kita nak amalan kita ikhlas. Dan yang kedua, kata Al-Fudail, syarat Allah tak nak kabul amal yang kedua, mesti mutaba'atun Nabi SAW, ikut apa yang diajar oleh Nabi. Ikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita dah ikut, insya-Allah
Yang lain-lain itu kita serah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, maka itu doa yang maksur yang diajar oleh Nabi kepada para sahabat. Hadis ini rawahu Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Ada lagi lah doa minta perlindungan dari Allah daripada ilmu yang tak bermanfaat. Tengok di bawah tu. Di atas ni kita dah baca tadi, dia ingat kan? Yang kedua ni belum ingat lagi. Ikut. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma, saya ulang lagi. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku minta berlindung denganmu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Belajar banyak tapi buat berhujah dengan orang, duk kelahi dengan orang je. Ini bahaya. Belajar banyak tapi duduk berhujah, duduk berkelahi dengan orang. Kita kata ini bahaya. Wa qalbin la yakhsha, dan hati yang tidak khusyuk. Hati yang tak khusyuk. Hati tak khusyuk. Asyik duduk tomak je, duduk dengki dengan orang je, dalam solat pun melilau sana sini. Yang ketiga, wa du'a illa yusma. Doa kita tidak, Allah Ta'ala tak perkenankan. Tuhan dengar. Sebagai sifat Allah Ta'ala yang maha mendengar tu, dia tetap dengar. Tetapi walaupun dia dengar, dia tidak perkenankan doa kita. Dia tak perkenankan doa kita. Yang menyebabkan kita berdoa pun tak dapat apa yang kita nak. Pahala berdoa tu dapat. Wa amalillah yurfa', dan amalan kita tidak diangkat kepada Allah. Sebab apa tak angkat? Sebab kita punya amalan tidak ikhlas. Amal banyak tapi tak ikhlas. Kita katalah yang sangat merugi-rugikan kita apabila kita beramal tidak ikhlas. Baiklah, ini di antara peranan para ulama yang mesti kita kena belajar. Dan ini tanda-tanda alamat kiamat lah. Nabi sebutlah hadis, akan datang dalam kalangan umat ini ramai orang yang membaca tetapi tidak ramai orang yang ada ilmu. Taqilul fuq, orang yang betul-betul memahami ilmu tak ramai. Sekarang ni kalau kita tengoklah di seluruh dunia, berapa banyak Islamic studies di universiti. Universiti Islam ke? Universiti sains, universiti bukan Islam pun ada Islamic studies. Betul tak? Di mana-mana saja, pergi di Eropah ke pergi mana, ada je satu pusat pengajian Islam. Tapi fuqaha, orang yang betul-betul memahami agama, maknanya orang yang beramal dengan ilmu dia, yang beramal dengan agama dia, tidak ramai. Itu yang kita takut sekarang ni para jemaah sekalian. Ilmunya banyak, pembacanya banyak, graduan-graduan pengaji Islamnya banyak, tapi orang yang memahami Islam itu tidak ramai. Kita mengatakan inilah satu kerugian yang amat ketara, kerugian yang amat besar. Kita boleh buat satu perkara yang orang lain tak boleh buat, tapi dari sudut amali kita tidak banyak, tidak besar, maka rugilah kita para jemaah sekalian. Sebab apa kita rugi? Sebab kita tahu, kita tak buat. Boleh jadikan banyak ilmu-ilmu Islam ni. Saya baru pergi ke 2 minggu lepas, awal bulan pertengahan November, saya pergi ke Uzbekistan. Pernah mungkin sebahagian daripada jemaah kita ni, pelajar kita dah pergi Uzbekistan. Bila saya sampai ke sana, ana ditaklimatkan oleh guide yang kita bawa. Dia kata di sinilah ulama-ulama yang besar. Al-Khawarizmi, Al-Bairuni, Ibnu Sina, apalagi tokoh-tokoh yang menjadi ikon kepada dunia dalam bab perubatan. Ibnu Sina, dalam bab matematik, dalam bab falak ni, astronomi. Ada dilahirkan di Samarkand, di Khawarizmi, dalam negara Uzbekistan. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Apa saja sudah ada asalnya. Orang-orang yang hebat-hebat dalam dunia Islam ni sudah ada. Tapi sekarang ni kita menjadi pengikut orang lain. Teori-teori yang dibuat oleh orang Islam dulu tidak menjadi hak kita, menjadi hak orang lain. Jadi orang lain duduk kita kena pergi belajar dengan orang lain. Sebab apa? Sebab kita diambil oleh orang. Maka sebab itulah bila kata di para ulama, hadhihi bidha'atuna ruddat ilaina, sebenarnya barang kita tapi dijajah menjadi hak orang, sehingga kita kena minta barang kita dengan orang. Allahul musta'an.
Itulah kehebatan ilmu apabila sudah tidak lagi menjadi hak kita. Macam buku juga, kita penulis tapi kalau kita dah jual hak cipta, kita nak baiki buku kita bukan nak minta izin dengan dengan penerbit. Kita nak buku kita pun kita kena beli dengan penerbit. Nak kata apa? Itu dia panggil. Baiklah. Sekarang kita pergi kepada perbincangan tentang pengenalan ilmu fiqh dari sudut sumbernya, dari sudut istilah yang digunakan, apa yang kita kena belajar. Jadi insya-Allah lah dalam mukadimah ni saya cuba untuk perbincangan ni kita cuba buat. Sekiranya para peserta ada soalan boleh tulis lah. Tulis di chat tu, tulis soalan. Jadi insya-Allah saya akan tengok dan kita akan respon mungkin secara direct sekarang ataupun di akhir perbincangan nanti. Boleh tulis dia punya soalan insya-Allah. Baik, pengenalan tentang ilmu fiqh. Tajuk kitanya fiqh, taharah dan salat. Fiqh, taharah dan salat, kan? Sekarang ni kita nak pergi pada pengenalan dululah. Apakah fiqh? Fiqh tu apa? Kalau fiqh tu apa? Tengok dalam kitab. Dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji yang saya bagi kepada para jemaah ni. Jadi kita kena tukar-tukar skrin dah. Supaya jemaah yang belum ada kitab boleh baca, boleh tengok sekali. Boleh tengok kita punya kitab. Pengertian fiqh. Fiqh, bila kita belajar ilmu Islam ni, dia ada dua kategori, dua pengertian lah dia panggil. Kalau kata fiqh, ada dua pengertian. Yang pertama dia panggil dari sudut bahasa Arab. Kalau kata bahasa Arab, apakah makna ilmu fiqh? Apa makna ilmu fiqh? Fiqh dari sudut bahasa dengan makna kefahaman. Makna faham. Kalau kata mau belajar fiqh, dia belajar apa? Belajar faham. Itu makna fiqh. Fiqh makna faham. Tengok dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Ta'ala sebut tentang faham ni, dia kata apa? Fama liha ula'il qawmi la yafqahuna haditha. Apakah yang menyebabkan kaum hampir-hampir tidak memahami perkataan, nasihat dan pengajaran? Yafqahu dengan mana yafhamu. Faham, yafqahu dengan mana yafhamu. Satu, itu surah An-Nisa ayat berapa? Ayat 78. Ayat yang kedua, semua benda bertasbih pada Allah Ta'ala. Semua perkara, burung bertasbih. Kita dengar kicauan burung tu, bukan saja-saja tu. Burung bertasbih tu. Burung bertasbih. Oh, kita dengar pagi-pagi ayam berkokok, kan? Tak tahulah. Mungkin di Singapura tak ada ayam dah. Ayam makan ada. Ayam kokok ada lagi tak? Masih ada orang bela ayam. Jadi ayam berkokok, kita nak kata apa? Maka ayam itu bertasbih. Betul lah Nabi larang kita, la tasubbudik. Jangan maki ayam. Ini pukul 5 pagi duduk kokok dekat tangga, dekat telinga kita. Kan ayam tidur bawah rumah. Rumah zaman dulu lah. Rumah orang kampung zaman dulu. Rumah tinggi, ayam kat bawah. Kadang-kadang dia lembu dia pun disimpan kat bawah. Jadi senang kalau orang main nak kacau, dia sedap. Siapa? Lama kita ini mana ada reban dah. Jadi Nabi kata, jangan maki ayam. Walaupun dia sedar pukul 5:30, dia kokok tu dia tasbih. Yang kau duduk tidur. Mana jangan jadi sampai ayam lebih baik daripada kita. Ayam bertasbih, tuannya duduk keroh. Duduk tidur dalam rumah. Kita kata itu satu kerugian yang besar. Satu kerugian yang sangat besar. Allah kata, walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kamu tak faham apa ke tasbih mereka. Itu dari sudut makna lah. Baik. Dari sudut kita pergi kepada pengertian fiqh pada istilah pula membawa kepada dua maksud. Istilah. Dari sudut istilah fiqh, pengertian fiqh ada dua maksud. Tengok kitab. Yang pertama, mengetahui hukum-hukum syarak. Mengetahui hukum syarak. Awak belajar apa? Belajar fiqh. Apa makna fiqh? Fiqh mana apa?
Kita belajar nak tahu hukum hakam. Halal, haram, wajib, sunat, makruh, harus. Itu kan dipanggil rukun 5 tu. Halal, haram. Wajib, sunat. Nah, kemudian makruh, harus. Nah, itu dia panggil dalam Islam tu kita kena belajar. Hak ni wajib. Maknanya kalau tak buat berdosa. Yang ni sunat. Tak buat rugi. Walaupun tak berdosa, tapi rugilah kita. Rugi dari sudut apa? Rugi dari sudut pahala tak dapat. Ustaz, saya dengar ustaz cakap, ustaz dia cakap, yang sunat ni kalau tak buat tak ada apa-apa. Yang wajib je. Betul. Siapa saya? Saya tak kata tak betul. Kita kata yang sunat, kalau buat boleh pahala, tak buat rugi pahala. Tapi tak berdosa sebab dia sunat. Cuma awak rugi. Jadi kita kena letak situ. Jadi segala perkara hukum syarak yang berkaitan dengan segala perbuatan dan perkataan mukallaf berdasarkan kepada dalil-dalil, yang yang terperinci, iaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, dia panggil ijtihad. Nah, sebab hukum kita, sumber hukum nanti kita sebut secara detail, ini dah disebut ni kita sebut sekali. Sumber hukum secara detailnya ada secara orang panggil secara umumnya 4. Quran, Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Jadi 4 perkara ini jangan bertukar. Di setengah orang tu dia bertukar, dia nak cakap sumber hukum Islam, dia pergi bercakap tentang maqasidus syariah, jaga agama, jaga tak. Itu bertukar nama dia tu. Tak apalah, setiap orang itu ada pertukaran tersasul cakap kan. Maka sebagaimana diketahui bahawa niat ketika berwuduk wajib. Kita nak ambil wuduk kena niat. Nak ambil wuduk kita kena berniat. Cuma ulama khilaf lah tentang nak kata nawaitu raf'al hadasi al-asghari, raf'al hadasil akbari. Itu khilaf, nanti kita bincang dalam bab niat nanti insya-Allah. Cuma asahnya kita kena berniat. Masuk tandas, pergi tempat wuduk, kita niat nak ambil wuduk. Bukan nak basuh muka kerana panas, kerana mengantuk, kerana apa-apa. Nah, tapi nak berwuduk. Sebab Nabi sebut dalam hadis, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan tu kena ada niat. Setiap amalan kita kena ada niat. Jadi kalau tak ada niat, tak jadi. Kalau tak ada niat, tak jadilah. Itu kepentingan niat. Kepentingan niat ni membezakan di antara adat dengan ibadat. Kepentingan niat, tanda dia baca. Kepentingan niat, dia membezakan di antara adat dengan ibadat. Kita mandi. Orang Melayu ni di antara masyarakat yang suka mandi. Sebab tempat dia banyak air, mungkinlah. Sebab tu anak kawan orang Arab, tokoh-tokoh hotel, masa duduk belajar tu, dia kata, aku ni kalau bagi sewa ke Jawa ni, dia panggil Jawa kita ni. Orang Melayu dia panggil Jawa. Orang Melayu, tak kira lah, Melayu, Malaysia, Nusantara ni, dia kata Jawa. Kita kata, aku bukan Jawa, Jawa Indonesia. Dia kata Jawa belakang, Al-Jawi. Orang Jawi dia panggil, orang Jawa. Aku kalau sewa rumah hotel ke Jawa, letih. Masa tu air kena beli. Malam-malam kontena, lori, trailer air tu bawa masuk. Pukul 12 malam dia masuklah, waktu orang jemaah haji relax, tidur dah. Masuk air. Kita mandi 3 kali sehari. Tapi tak ada apa, tak niat pun tak apa. Mandi nak sejukkan badan, mandi nak hilang bau badan, mandi nak hilang kotoran. Tapi ada waktu-waktu tertentu, kita kena mandi berniat. Dia panggil mandi hadas. Orang yang berjunub, wanita yang baru suci daripada haid, kena mandi. Itu dia panggil berbeza di antara ni adat. Perbezaan di antara adat dengan ibadat duduk di mana? Duduk di niat. Kalau benda bukan ibadat, tapi kita nak dapat pahala, boleh tak boleh? Perkara ini tidak ibadat, tapi kita nak dapat pahala, boleh ke tidak? Jawabnya boleh. Dengan cara mana? Dengan cara awak berniat. Adat kita makan nasi 3 kali. Tak ada masalah. Kita baca bismillah tu dapat pahala dah. Pahala ikut sunnah, baca bismillah. Makan dengan tangan kanan. Itu. Tapi kalau kita niat apa? Aku makan ni kerana nak kuatkan tubuh untuk beribadat. Untuk nak pergi bekerja mencari rezeki yang halal.
Kalau ada duit lebih aku nak buat sumbangan, buat masjid, buat surau, buat dakwah. Kita makan pun boleh pahala. Itu beza di antara adat dengan ibadat. Makan saja boleh kenyang. Makan dengan niat yang baik tadi, boleh kenyang dan boleh pahala. Masya Allah, tabarakallah. Itu pentingnya kita belajar. Baiklah. Itu makna yang pertama, maknanya mengetahui hukum hakam syarak, itu nama dia fiqh. Kita nak belajar. Nah, gimana tu? Belajar fiqh. Apa belajar? Belajar nak tahu halal haram. Nak tahu wajib sunat. Nak tahu makruh harus. Nah, hukum. Dia panggil hukum yang kita kena belajar. Yang kedua, makna yang kedua fiqh, hukum syarak itu sendiri. Apabila dikatakan kamu mempelajari fiqh, arti mempelajari hukum syarak yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh yang diambil daripada Quran, Sunnah, ijma' ulama dan ijtihad mereka, itu nama dia fiqh. Contohnya hukum wudu. Aku belajar apa? Fiqh wudu. Hukum berwudu. Berapa rukun, berapa sunat, berapa makruh, berapa larangan, itu dia panggil hukum wudu. Belajar solat. Kita kena mengaji solat. Belajar jual beli. Halal ke tak haram? Halal ke haram? Ini tengok kitab fiqh. Halal. Ini riba ke tidak? Haram, ini terlibat dengan riba contohnya. Kita bagi butang pada orang 100, kita kata oleh kerana saya bagi awak butang 100, maka awak kena bayar kepada saya 110 ringgit. Cas. 10 ringgit itu cas. Cas khidmat. Itu nama dia riba. Itu dia panggil hukum fiqh. Apa lagi? Perkahwinan. Berkahwin ni dengan satu perkataan ya, jadi isteri, satu perkataan terbubar perkahwinan. Seorang anak muda diakad nikah oleh wali, aku nikahlah mu dengan anak aku, mek apa-apa, dah, mek etok ke mek apa benda. Pemuda berjawab, ya saya terimalah nikahnya dengan mah kawin. Dah jadi bini dia. Berkelahi dua ni pula. Suami bercakap pinggang, celek mata ke bini, aku cerai engkau. Habis putus, bubar dia punya perkahwinan. Tengok. Sepatah kata memberi kesan yang berat kepada kehidupan manusia. Ini fenomena yang menakutkan di zaman kita ini, fenomena yang menakutkan zaman kita ini, para jemaah sekalian, fenomena orang suka main-main dengan kata-kata. Ana kalau ada orang call pukul malam-malam biasanya, pukul 12 malam dia call, pukul 12 malam dia call, biasa tu ada masalah. Apa masalah dia? Masalah dia balas dengan bini. Dia berkelahi dengan bini dia. Dia kata, dia kata, mu sekian-sekian buat, aku cerai. Cerailah bini. Malam buta dia cerai bini. Main-main awak. Jadi dengan automatiknya, dia tak tahu apa. Dia bercakap, Ustaz, tadi saya cakap ya, saya nak ugut dia lah macam-macam. Kita kata, awak waktu cakap tu khabar ke tidak? Kamu sedar ke tidak? Bahawa kesan perkataan kamu itu besar. Kesan perkataan kamu itu berat. Jadi akhir sekali, apa jadi dengan orang ni? Bercerailah dia di tengah malam buta. Saya kata apa-apa pun endorsekan benda ni, kena pergi ke mana? Pergi ke pejabat agama yang berdekatan lah. Pergi ke pejabat agama yang berdekatan. Sebab apa? Sebab saya tak mampu nak selesaikan masalah awak ni. Kita tak boleh selesai dengan telefon ni. Kita tak boleh selesai dengan handphone, kita tak boleh selesai dengan telefon. So apa tak selesai dengan telefon? Sebab benda tu benda berat, maka dia hanya boleh selesai dengan apa? Dengan dengan pejabat agama yang berdekatan. Kalau tidak jadi bahaya kita. Jadi jangan mudah-mudahlah ustaz-ustaz kita pun nak jawab soalan-soalan orang ni, jangan mudah. Sebab apa? Kalau kita buat jawab macam ni, orang akan gunakan hujah ni, ustaz tu kata boleh. Ustaz tu kata tak boleh. Ustaz ni kata boleh. Jadi kita kata cukup berbahaya bagi seorang yang melakukan perkara yang tersebut itu. Baiklah para jemaah sekalian.
Contohnya hukum wudu, hukum apa lagi, kesemua hukum syarak ini juga dinamakan fiqh dari segi istilah. Perbezaan antara istilah sebut ialah istilah pertama digunakan untuk mengetahui hukum, maknanya belajar fiqh. Yang kedua, hukum itu sendiri. Alhamdulillah. Baik. Sekarang kita nak bezakan di antara kaitan fiqh dengan akidah. Apakah kaitan fiqh dengan akidah? Ini penting deh. Kaitan fiqh dengan akidah ni sangat penting. Kita ini di antara keindahan hukum Islam ni, keindahan hukum Islam, perbezaan di antara dengan undang-undang yang bukan Islam. Undang-undang yang bukan Islam, orang putih buat, siapa dia buat, lot mana yang buat, dia tak ada ruh, tak ada nyawa. Dari segi spiritual tak ada. Dia masing-masing fikir dengan otak. Kalau orang buat gini-gini, kita jatuhkan hukuman denda 10,000, mungkin. Mungkin dia akan takut. Kita tengoklah atas dunia gini, berapa banyak denda sekalipun, penjara tetap penuh. Kenapa tak penuh? Dah, satu-satu kes 20 tahun penjara. Satu-satu kes sampai ada yang 40, beratus tahun pun ada. Dijatuhkan hukuman penjara 300 tahun. Hakim tahu, dah umur dia ni 60-70 tahun, mati je. Tapi nak ceritanya, beratnya dia punya keadaan. Jadi sekarang ni kita nak tengok perbezaan di antara ruh syariah. Syariat Islam ni, ruh dia dengan undang-undang. Kita tak panggil syariah. Kita dengan undang-undang yang dibina oleh manusia. Apakah perbezaan dia? Tuan-tuan boleh tengok dalam perbandingan ni. Yang ada kitab, boleh buka muka surat 95. Muka surat 95. Antara kaitan fiqh dengan akidah Islam. Dalam ini pentingnya kita belajar ilmu yang menarik seperti ini. Apa dia? Antara keistimewaan fiqh Islam, antara keistimewaan fiqh Islami, fiqh kita lah, fiqh Islam ni, fiqh kita ni panggil fiqh Islami. Antara keistimewaan dia, sebagaimana telah dijelaskan, ialah hukum-hukum syarak yang mengatur segala perbuatan dan perkataan mukallaf seorang orang Islam yang cukup syarak. Kalau kata setiap kali kita dengar kalimah mukallaf dalam kitab kita ni, maknanya orang tu sudah berakal. Akal dia waras, bukan orang gila lah. Yang kedua, baligh, sudah cukup umur. Kalau wanita sudah mari haid, yang laki-laki sudah sudah bermimpi basah kata orang, keluar mani, ataupun sudah cukup umur 15 tahun. Dia tak mimpi apa pun, tapi umur dia 15, maka dia jadi baligh. Itu dia panggil hukum yang perbuatan dan perkataan seorang mukallaf. Ia mempunyai hubungan yang sangat kukuh dengan iman kepada Allah Azza wa Jalla dan mempunyai kaitan yang rapat dengan asas-asas akidah Islamiah, terutama sekali yang berkaitan dengan akidah keimanan pada hari akhirat. Ini pentingnya. Pentingnya fiqh kita ni, belajar fiqh Islam, yang pentingnya ada ruh syariah. Perbezaan di antara undang-undang kita ni, dia guna pakai di atas dunia sampai ke akhirat. Sampai ke syurga. Undang-undang orang putih dia tak ada. Dia ada setakat tu je. Setakat mana? Setakat boleh boleh selesaikan atas dunia, tak kira lah berapa puluh tahun nak berjalan duduk lawak. Nah, kita mengatakan itu di antara kerugian yang kita kena faham. Jadi hal demikian, kerana akidah keimanan kepada Allah SWT menjadikan seorang Muslim itu berpegang teguh dengan segala hukum agama serta memandu mereka ke arah pelaksananya dengan penuh ketaatan dan kerelaan. Ini penting ni. Ketaatan dan kerelaan ini sangat penting. Sebab apa? Begitu juga orang yang tidak beriman kepada Allah. Jadi bila kita tahu, kenapa awak solat? Rajinlah awak ni solat. Sebab apa? Sebab Allah suruh. Setiap kali aku solat, aku berhubung dengan Allah. Aku memuji Allah. Aku tunduk dan patuh kepada Allah. Aku pada perintah Allah. Maknanya setiap amalan kita dijadikan untuk Allah,
yang menyebabkan kita insya-Allah akan menjadi hamba yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla, disayangi oleh Allah. Itu penting. Kalau tidak, tak ada hijrah kita. Ini penting. Hal demikian kerana keimanan kepada Allah menjadikan seorang Muslim berpegang teguh dengan segala hukum. Kita buat, ana selalu buat analogi yang simple lah tuan-tuan, minta maaf lah kan. Buat analogi yang simple apa dia? Buat analogi yang mudah, kita kata di antara zakat dengan saman. Kita lagi bawa kereta lagi laju, hak laju 90, kita lagi 120. Kena saman, kena saman. Bila kena saman, biasanya undang-undang saman di Malaysia, harga dia kalau hak laju ni 300. RM300. 300, oh banyak. Dah boleh beli makanan, barang dapur sebulan dah. Tak, bolehlah beli telur, ikan, apa benda ni. Kita rasa berat. Tapi tak bayar saman, kereta pula tak boleh bayar road tax. Dia pun ada kaitan dia. Nanti kena blacklist lah macam-macam dia punya ancaman-ancaman yang kita akan lalui. Betul tak? Seorang lagi pergi bayar zakat. Zakat ni tak banyak tuan-tuan. 1/40. Zakat ni 1/40 je. Manakala kita ada 40,000, zakat kita baru 1,000. Baiklah, saya kata awak ada 400,000. Nak segar sikit. Nah, bila bunyi banyak tu, berasa gagah kita pun. Berasa kuat sikit kan. Awak ada 400,000. Jadi zakat kita berapa? Ada kalau ada 400,000. 400 juta. Jadi zakat kita baru berapa? Baru 10,000 kah? Maknanya 1/40. Jadi bila kita bayar zakat, lepas bayar zakat tu dapat resit zakat. Cium. Alhamdulillah. Aku sudah menjalankan tanggungjawab kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Aku sudah menjalankan tanggungjawab kepada Allah. Terhadap Allah. Menunaikan hak orang miskin. Awak pergi bayar 300. Minta kurang dengan pegawai tempat pembayar. Cik, kuranglah sikit. Hak laju 120. Contohnya, saya lari 130. Tahu 10 lebih. Takkanlah 300. Kurang-kurang. No. Awak lari 200 ke, 130 ke, 150 ke, melebihi hak-hak yang dibenarkan, tetap 300. Bayar tak bayar? Bayar. Lepas bayar apa jadi? Naik atas kereta, menyumpah-nyumpah. Rugi duit aku hari ni. Apalah pegawai. Tak terima rasa. Macam-macam awak kata. Tapi orang keluar bilik zakat, gini cium. Alhamdulillah, aku dah selesai tanggungjawab hak orang pakai miskin. Tanggungjawab aku dengan Allah. Rabbana taqabbal minna. Kita berdoa Allah Ta'ala kabulkan. Ini yang dikatakan perbezaan yang sangat ketara. Hubungan kait fiqh kita Islami dengan keimanan kepada Allah sangat rapat. Tengok ni. Begitu juga orang yang tidak beriman kepada Allah SWT tidak terikat dengan ibadat, solat dan puasa. Mereka akan bertindak tanpa mengira halal dan haram, justru beriltizam dengan segala hukum syarak, merupakan satu cabang daripada beriman kepada Allah yang telah menurunkan syariat kepada hamba-hambanya. Jadi kita orang beriman ni, kita tahulah bila kita beriman, kita akan lakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Setiap benda yang kita buat ada kait dengan Allah. Setiap perkara yang kita buat, kita kaitkan dengan dosa dan pahala. Pahala dengan dosa. Dua-dua sekali. Buat baik, pahala. Buat tak baik, dosa. Barulah kita akan terasa, oh, nikmatnya, sihatnya, segarnya, freshnya kehidupan kita beragama. Sebab setiap hari kita berhubung dengan Allah Azza wa Jalla. Maka contoh-contoh dalam Al-Quran yang menjelaskan hubungan antara fiqh dengan iman amat banyak. Memadailah disebutkan sebahagian daripadanya untuk mengetahui sejauh mana kaitan antara hukum dengan iman dan antara syariat dengan akidah. Contoh, Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman supaya bersuci dan menjadikan sebahagian daripada tuntutan iman kepadanya. Jadi bersuci taharah ni salah satu daripada tanda keimanan. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang yang beriman, apabila kamu nak solat, hendaklah kamu dalam keadaan kamu masih lagi berhadas kecil, maka berwuduklah kamu dengan apa? Basuh muka kamu
dan kedua belah tangan kamu sampai ke siku, dan sapu kepala kamu, dan basuhlah kaki kamu. Jadi ayat ini menyebut tentang taharah. Kemudian Allah Ta'ala sebut tentang solat pula. Kemudian Allah Ta'ala sebut tentang zakat pula. Jadi anda skip di sini. Ini menunjukkan bahawa kaitan semua benda itu, Nabi SAW sebut, At-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. Bersih, bersuci itu separuh daripada iman. Mana separuh daripada amalan salat. Buat salat, lengkap. Dua-dua. Sebab kalau ada taharah saja, tak salat, tak jadi. Pergi solat tanpa taharah pun tak menjadi. Jadi dia kena dua-dua tu ada, barulah kita kata lengkap, komprehensif, cukuplah awak. Itu dinamakan iman. Dinamakan iman itu dengan apa? Dengan amalan kita tu dikaitkan dengan iman. Solat, tanda iman. Tak boleh solat, kecuali ada taharah. Maka kita kena taharah dulu. Ada taharah tanpa solat. Aku bertaharah 24 jam. Tiap kali masuk tandas ambil wuduk. Tapi tak salat. Jadi tak? Tak jadi. Jadi itulah dia panggil kaitan-kaitan di ibadat kita ni semua dikaitkan dengan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Supaya apa? Supaya kita tahu. Kita sedar. Kita beragama. Dengan agama yang kita pegang ini, yang kita anuti ini, agama yang ada kaitan dengan Allah. Yang kaitan dengan Nabi SAW, yang mesti kita kena buat, barulah kita selamat. InsyaAllah. Baiklah. Untuk kepahaman kita yang baik, fiqh Islami merangkumi semua keperluan manusia. Ingat balik. Jangan kata, oh, Islam ada semua. Ya, ada semua. Ni ada setengah orang ni, dia kata Islam tu solat je. Zakat, rukun Islam yang 5 lah. Aku dah mengucap. Aku dah solat. Aku dah puasa, dah zakat kan, dah pergi Mekah. Komplit dah Islam saya. Tak ada komplain lagi. Kita kata betul lah, itu rukun Islam. Kalau tak ada itu, tak ada Islam. Tetapi, Islam bukan hanya dalam ritual ibadat itu saja. Anda baca dalam buku Sejarah Perundangan Islam mengatakan bahawa kerusakan yang dibuat oleh penjajah bila dia masuk mana-mana negeri yang dijajah, bila dia masuk dalam mana-mana negeri yang dijajah, apakah perkara awal yang mereka rusakkan? Kepala orang Islam, merusakkan makna ibadat. Merusakkan makna ibadat. Mafhumul ibadah. Itu dirusakkan. Dirusak macam mana? Dirusakkan dengan apa? Mengatakan bahawa ibadat itu hanya ritual itu saja. Baca Quran, nikah kahwin. Maka kita nak faham di sini bahawa bukan itu penjajah. Bukan itu para pemesong agama. Tetapi Islam duduk di mana? Tengok kitab kita, di muka surat 101. Tidak syak lagi bahawa kehidupan manusia merangkumi pelbagai aspek dan kebahagiaan mereka diperolehi dengan memelihara semua aspek tersebut melalui peraturan dan perundangan. Oleh sebab fiqh Islam merupakan hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-hambanya bagi menjaga kemaslahatan dan menghindari kerusakan, kerana fiqh Islam datang dalam keadaan merangkumi aspek tersebut dan menyusun semua keperluan manusia dengan hukum-hukumnya. Dia mari belakang semua. Jika diperhatikan kitab-kitab fiqh yang mengandungi hukum-hukum syarak yang bersandarkan kepada kitab Allah, sunnah Nabi SAW, ijma' ulama' dan ijtihad mereka, kita akan dapati hukum-hukum tersebut terbagi pada 7 bahagian dan daripadanya dibentuk peraturan umum bagi menjamin kehidupan manusia secara individu dan masyarakat. Jadi kita tahu. Yang pertama, tengok. Dalam fiqh Islam ni, yang pertama dia panggil hukum ibadat. Hukum ibadat. Hukum ibadat ialah hukum-hukum yang berkaitan dengan beribadat kepada Allah seperti berwuduk, solat, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Yang kedua, hukum kekeluargaan. Hukum kekeluargaan. Iaitulah hukum muamalat, hukum berkeluarga, hukum hakam yang berkait dengan kekeluargaan seperti perkahwinan, perceraian,
keturunan, penyusuan, ar-radha'ah, nafkah, pembahagian harta dan lain-lain. Yang ketiga, hukum muamalat. Hukum muamalat ialah hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia, iaitulah hubungan sama mereka seperti jual beli, gadaian, sewaan, pendakwaan, dan keterangan-keterangan eviden di mahkamah, penghakiman dan lain-lain. Ada setengah orang tu dia panggil al-qadha lain, tapi tak apa, dia masuk dalam ni. Yang keempat, hukum pemerintahan disebut dengan nama as-siyar asy-syar'iyyah. As-siyasah asy-syar'iyyah. Hukum pemerintahan ialah hukum-hukum yang berkaitan dengan tanggungjawab pemerintah seperti menegakkan keadilan, membasmi kezaliman dan melaksanakan undang-undang. Begitu juga hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajipan rakyat seperti mentaati pemimpin dalam perkara yang bukan maksiat dan lain-lain. Nah, yang kelima, kanun keseksaan. Kanun keseksaan adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum yang dikenakan terhadap penjenayah, memelihara keamanan dan peraturan seperti hukuman kepada pembunuh, pencuri, peminum arak dan seumpamanya, dipanggil hukum jinayat. Yang keenam, hukum hubungan antarabangsa, dia panggil as-siyar ataupun dia panggil siyar. Hukum antarabangsa, hukum hubungan antarabangsa ialah hukum-hukum yang mengatur hubungan antara negara Islam dengan negara-negara lain dari segi peperangan, perdamaian dan lain-lain. Nah, penting. Yang ketujuh, adab dan akhlak. Yang ketujuh, adab dan akhlak. Ini kita kena belajar. Adab dan akhlak adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak, marwah, budi pekerti yang baik dan buruk serta lain-lain. Nah, jadi semua ni akhlak ni ada berlaku dalam Islam, dia tak meninggal apa-apa. Demikianlah fiqh Islami merangkumi semua hukum yang berkaitan dengan keperluan manusia dan semua kemudahan hidup individu masyarakat, dan hukum ini berjalan sampai hari kiamat. Jangan kata, oi, hukum ni dah lapuk lah bang. Dia boleh dipakai di zaman Nabi dulu je. Sekarang ni nama zaman Nabi dulu, zaman unta, dulu sesuai lah. Sebab itulah dalam bab bacaan solat nanti kita akan tengok. Nabi SAW tak ajar kepada kita solat atas unta. Dia kata solat je. Dan solat di atas kenderaan. Kita nak naik kenderaan, apa kita kena baca? Kita kata doa naik unta. Sekarang ni doanya naik kenderaan, boleh awak guna apa dia? Naik basikal boleh, naik skuter boleh, naik bas boleh, naik lori boleh, naik kapal terbang boleh. Doa yang sama. Itu menunjukkan bahawa anjalnya syariat Islam ini merangkumi semua kehidupan. Tak boleh kita pilih-pilih, ambil separuh-separuh. Kita kata mengatakan ini satu perkara yang rugi kita. Sebab kalau kita ambil sebahagian, tak ambil sebahagian lain, maka kita tidak lengkap, tidak sempurna kita punya keadaan sebagai seorang Muslim. Rugi ke tak rugi? Jawabnya, rugi besar. Rugi besar. Baiklah, kita pergi kepada satu lagi perbincangan sekadar masa yang kita peruntukkan ini, tentang kita dah sebut tadi, Islam ni merangkumi semua perkara. Dari sudut apa saja pun merangkumi semua perkara. Jadi alhamdulillah. Fiqh, akidah, rapat. Dalam sudut kehidupan, komprehensif. Semua benda ada. Orang mari tanya Salman Al-Farisi. Dia kata, Nabi mu ajar semua benda. Ya. Tak tinggal apa pun, tak ada. Santan nak pergi ke tandah pun Nabi kita ajar. Nak pergi ke tandah, masuk kaki kiri, baca doa, cara buang air. Tak kalah yang pergi tandah ada, nak mentadbir negara tak ada. Satu benda yang ajaib berlaku dalam dunia, kalau itu keadaan kita. Maka para jemaah sekalian, kita pergi kepada asas keistimewaan, ciri-ciri keistimewaan fiqh kita ni, sebab dia bersumber daripada Al-Quran Sunnah, sumber penyampainya melalui Nabi SAW, bersifat waqi'iyah, realiti. Tak ada benda yang pelik. Ada 3 orang pemuda mari siasat ibadat Nabi di rumah. Bila dia dengar Nabi pernah solat sampai bengkak kaki, dia tu, aku tak nak tidur, nak solat terus. Yang seorang kata, aku tak nak kahwin dah, nak ibadat. Yang seorang lagi kata, aku tak nak makan dah, tengah hari nak puasa terus. Bila Nabi dengar, Nabi kata,
Apa ni cakap lebih? Aku ni manusia. Aku yang lebih takut pada Allah Ta'ala. Aku berkahwin, aku makan, aku minum, aku puasa. Maka Nabi, aku tidur. Nabi kita ajak. Maknanya undang-undang Islam tu realiti mengikut keperluan. Waqi'iyah. Jadi itu dia panggil pentingnya kita belajar tentang Islam. Dan asas umum perundangan Islam, al-raf'u, dia panggil al-yusru wa raf'il haraj. Mudah, tak ada yang menyusahkan. Senang dan tidak menyusahkan. Apa dia maksud? Maknanya solat tak ada waktu cuti. Kecuali orang wanita yang uzur, mereka bercuti. Itu hak dia. Kita laki-laki ni langsung tak ada cuti. Nak ambil cuti lah 3 hari. No. Cuma Allah Ta'ala permudahkan urusan. Bila kita musafir, kita travel, kita boleh jamak Zuhur dengan Asar disatukan waktu. Maghrib dengan Isya satukan. Subuh oleh kerana kamu tak berjalan banyak, duduklah kat rumah. Nah, ataupun dalam perjalanan kita kena solat, dia tak boleh nak jamak. Dan yang 4 rakaat diringkaskan menjadi 2. Itu je. Lebih-lebih tak ada. Maka kita mengatakan undang-undang Islam itu sendiri adalah merupakan undang-undang yang cukup cukup menarik. Sebab apa dia cukup menarik? Sebab undang-undang kita anjal. Orang sakit tak boleh diri, boleh duduk. Tak boleh duduk, boleh berbaring nak solat. Orang puasa macam itu juga. Aku nak puasa ni. Tapi tak larat. Allah kata apa? Fa'iddatu min ayyamin ukhar. Boleh ya kamu pergi ganti puasa pada hari lain. Sebab apa? Sebab hari lain tu hari kita dibenarkan untuk buka puasa sekarang dan kita berpuasalah pada masa yang dibenarkan. Jadi alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, itulah kita pergi kepada sumber Islam kita duduk di mana? Duduk di Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas tadi. Mana slide? Baiklah. Ini dipanggil sumber perundangan kita, Al-Quran Al-Karim. Betul. Sumber perundangan kita 4. Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ini 4 ni kita kena belajarlah. Kan? Sebab tu dia kata itu sumber perundangan kita duduk di 4 perkara. Banyak lagi lah cabang-cabang dia, tapi biarlah kita faham di situ. Mana semua hukum hakam kita ni memang mari daripada Allah Azza wa Jalla melalui Al-Quran. Al-Quran tak panjang, tak detail, sunnah mendetailkan. Mungkin dalam sunnah pun tak begitu terperinci. Para ulama berijtihad berdasarkan pada nas tadi, letakkan syarat, rukun, itu. Itulah sebab timbul syarat, rukun, sah, tak sah. Kalau tidak, mana kita boleh faham? Mana akhirnya dalam dunia kita ini dia adalah fiqh, dipanggil fiqh 4 mazhab. 4 mazhab. Ni yang masyhur 4 mazhab ini bermula dengan pada Abu Hanifah, An-Nu'man, Imam Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, biasanya Nusantara ni guna yang ni, dan Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali yang kita katakan. Sebenarnya mazhab banyak lagi. Ada 13 mazhab tapi tak berkembang. Baiklah para jemaah sekalian, saya rasa itu jelah yang kita boleh bincangkan pada kali ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam siri yang akan datang. Kita akan masuk tentang fiqh at-taharah. Bermula fiqh taharah. Jadi siri yang pertama ni kita bincang tentang kepentingan memahami agama, memahami fiqh, sebab dalam hidup kita ni fiqh lah yang besar yang perlu kita kena ingat dan perlu kita huraikan insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.